Aidilfitri. Dan seterusnya kita bergerak ke satu lagi topik yang menarik yang mana kita telah pun bincangkan pada ketika COVID dulu. Setiap hari kita bawakan sebenarnya segmen yang bertumpu kepada kesihatan mental. Dan ia telah membantu sedikit sebanyak untuk membantras stigma berkaitan dengan kesihatan mental. Jika sewaktu pandemik dahulu, isu ini kerap dibicarakan, tapi sehingga kini seolah-olah seperti perkara ini telah pun dilupakan. Padahal perkara ini masih lagi ada berlaku, tidak kira sama ada di kalangan dewasa maupun kanak-kanak. Jadi hari ini kita nak bicarakan mengenai bantras stigma kesihatan mental bersama dengan tetamu kita di studio, Puan Anita Abu Bakar, Presiden dan juga pengasas MIASA selaku pengerusi National Alliance of Mental Health. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kerana bersama kami kembali. Terima kasih kerana mengajak saya. Alhamdulillah. Jadi apakah perkembangan terkini berkaitan dengan penerimaan ataupun stigma yang masih ada di kalangan masyarakat berkaitan dengan kesihatan mental? Rasanya ketika zaman kita berkurung dulu, banyak yang kita bincangkan. Dan kita telah bawa ke hadapan sebenarnya isu-isu kesihatan mental ini. Namun setelah lebih kurang 2 tahun, kita telah mungkin kurang memberi tumpuan kepada isu-isu kesihatan mental. Apakah kesannya? Betul, Alhamdulillah. Jadi sebenarnya waktu pandemik hari itu ramai yang lebih memahami, pengetahuan menjadi lebih luas. Tapi bila dah masuk ke fasa endemik ni, tiba-tiba dah senyap, dah kurang mungkin. Orang kata kita dah kurang bercakap tentang kepentingan kesihatan mental, mungkin pendedahan tentang isu kesihatan mental. Jadi kesannya mungkin ramai berasa takut, mungkin berasa malu, dan ini menghindarkan mereka daripada mendapat bantuan rawatan, sokongan yang mereka sangat perlukan. Jadi momentum ni kita tak boleh berakhir waktu pandemik je, kita perlu teruskan. Kerana bila kita dapat menormalisasi perbincangan ini, sudah tentu orang menjadi lebih berani, terbuka untuk mendapatkan pertolongan. Sebab kalau kita tunggu lebih lama, dia lebih mudarat kan sebenarnya. Jadi ini yang kita harapkan. Bila kita bercakap mengenai stigma, ini dia muncul apabila ada beberapa elemen. Betul. Seperti kejahilan, jahil tentang ilmu ataupun pengetahuan pasal perkara tersebut, prasangka, dan juga diskriminasi. Betul. Bagaimana ianya terjadi untuk masalah kesihatan mental ini? Betul. Jadi dalam konteks kesihatan mental ni memang stigma masih meluas, dan saya selalu panggil stigma ni dia racun. Sebab bila kita sendiri sebagai individu yang berjuang dengan penyakit mental, apabila kita internalize stigma itu yang menyebabkan kita menjadi malu kan. Malu dengan tanggapan orang, persepsi negatif masyarakat. Walhal persepsi itu sebenarnya kurang tepat. Kadang-kadang tidak tepat langsung kan, kerana kita ada persepsi bahawa orang yang ada penyakit mental ni gila, berbahaya, tak makan ubat je bunuh orang contohnya. Jadi ini apa yang kita lihat. Jadi sudah tentu kita sangat mengharapkan masyarakat secara umumnya dapat, orang kata, tidak cepat ataupun mudah menghukum. Sebaliknya kita cuba berinteraksi dengan lebih rapat dengan individu yang berjuang dengan penyakit mental sendiri. Jadi daripada situ kita dapat melihat, Puan Anita, sebenarnya orang yang ada penyakit mental ni boleh berfikiran dengan baik, boleh membuat keputusan dengan baik, boleh sebenarnya kembali ke pangkuan masyarakat dan bekerja contohnya. Sebab ini selalu tanggapan orang ada penyakit mental je sentiasa sakit contohnya, ataupun orang ada penyakit mental tidak boleh sembuh. Terutamanya kalau mereka mempunyai isu kesihatan mental yang lebih kronik khususnya. Jadi ini biasa tanggapan negatif yang kita ada. Jadi apakah sistem sokongan diperlukan, terutama sekali di tempat kerja? Betul. Dan juga di sekolah untuk anak-anak ataupun murid-murid sekolah yang mungkin menghadapi isu kesihatan mental yang tersendiri? Apakah sistem sokongan yang kita masih perlukan? Betul. Satu, kita perlu satu pendekatan yang holistik ataupun menyeluruh. Dia tak boleh satu komponen sahaja hadir dan individu itu boleh terus baik ataupun boleh terus sembuh dengan efektif. Dia tak boleh sebenarnya. Jadi diperlukan satu pendekatan yang menyeluruh. Ini pertama. Keduanya, kalau di tempat kerja khususnya dan juga di sekolah-sekolah ataupun institusi pengajian tinggi, kita perlukan apa yang kita panggil sebagai reasonable accommodation. Perkara-perkara yang boleh membantu menyokong individu tersebut. Contohnya di tempat kerja, kalaulah individu ada penyakit fizikal, apa yang kita berikan? Kita memberikan sifat empati yang tinggi, maka boleh mengambil cuti, boleh berehat untuk mengambil rawatan ataupun untuk sembuh, betul? Kemudian di tempat kerja juga diberikan sokongan emosi dan sebagainya. Tetapi bukan untuk mereka yang ada penyakit mental. Contoh katalah Terence berlaku serangan panik di tempat kerja. Apa kemudahan yang diberikan?
ke mana Terence nak pergi sebenarnya. Jadi ini yang kita perlukan di tempat kerja, betul? Ataupun kita melalui satu fasa di mana kita ada keinginan untuk mengakhiri kehidupan melalui bunuh diri contohnya, tetapi itu adalah simptom kemurungan khususnya yang kalau diberikan rawatan boleh sembuh. Jadi berikan contohnya prolonged illness leave. Mereka boleh berehat, bercuti sementara menunggu mereka sembuh. Contohnya, betul, khususnya. Ataupun tempat-tempat ruang-ruang selamat untuk mereka melakukan, contohnya time out, melakukan latihan pernafasan, boleh melakukan grounding teknik, boleh melakukan teknik-teknik relaksasi. Jadi orang tidak takut kerana mereka tahu apabila datang ke tempat kerja ada ruang selamat bagi mereka. Ataupun kita sentiasa ataupun terus menyediakan ceramah-ceramah di tempat kerja, contohnya mungkin setiap minggu kan. Kita ada dulu-dulu waktu pandemik apa yang berlaku, webinar berterusan. Tapi bila dah habis macam kurang sebenarnya yang kita lihat kan. Jadi kalau kita dapat meneruskan ini, individu lain di tempat kerja tahu bagaimana nak menyokong dengan baik. Macam mana nak respon kepada Terence, macam mana nak respon kepada Syafiqah. Syafiqah meluahkan kepada saya, wanita sebenarnya saya ada keinginan untuk mati. Kita terus klik-klik tak tahu macam mana nak respon. Jadi ilmu penting sebenarnya dan reasonable accommodation perlu berlaku. Jadi ini sama juga di sekolah. Melihat dari sudut majikan. Betul. Sudah pasti I'm going to play devil's advocate. Boleh. Mereka akan melihat bahawa walaupun disediakan sistem sokongan ini, ia boleh disalahgunakan. Kerana kalau kesihatan fizikal dan mempunyai isu-isu tak sihat dan sebagainya, akan ada simptom fizikal. Namun kesihatan mental ni kadang-kadang tidak ada simptom langsung. Jadi majikan mungkin berpandangan bahawa ia adalah suatu yang merugikan pada pihak majikan. Bukannya tak ada simptom, tapi simptom itu tidak kelihatan serta-merta. Melainkan Syafiqah dengan Terence setiap hari bersama saya, sebenarnya Puan Anita berjuang simptom-simptomnya begini, baru kita faham. Jadi kenapa kita perlu prasangka buruk tadi kan? Kita perlu menyediakan kerana itu adalah satu perkhidmatan yang perlu dan mesti disediakan oleh majikan. Jadi majikan tak boleh ada persepsi sebegitu. Sebab tu sampai sekarang pun orang di tempat kerja malu untuk memberitahu ataupun bercerita yang mereka sebenarnya ada penyakit mental, dan sampai bila pun keadaan tidak akan bertambah baik kan. You can't improve sebenarnya. Jadi yang paling penting sebenarnya apabila orang meluahkan kepada kita, kita kena jadi pendengar yang baik. Betul. Untuk menjadi pendengar yang baik dia ada seni dan tekniknya. Betul, kena belajar juga. Sebab tu kita tak boleh jahil dalam sesuatu perkara, kena belajar. Tapi itulah bercakap mengenai stigma. Kita selalu bercakap mengenai stigma masyarakat. Tapi apa yang lebih merisaukan ialah stigma yang datangnya daripada diri sendiri. Betul. Seperti mana Puan katakan tadi. Akhirnya mereka yang mempunyai masalahnya dia pendam. Dia tak berani nak meluahkan. Macam sekarang kalau dulu kita bercakap mengenai anxiety. Tapi sekarang ini yang lebih merisaukan ialah mengenai ADHD. Sebab tak ramai yang faham sebenarnya mengenai ADHD. Dia rasa dia macam ada tapi tak ada. Macam mana ni? Betul. Saya rasa sebenarnya banyak penyakit-penyakit mental yang ramai orang masih tidak faham. Sebab penyakit mental ni sebenarnya dia banyak. Dia ada dalam 300 lebih kalau tak salah. Dia beratusan ya. Jadi walaupun kita bercakap tadi macam Syafiqah sebutkan anxiety contohnya. Anxiety ni sebenarnya dia satu umbrella term tau. Anxiety, di bawah anxiety ni ada lagi banyak penyakit-penyakit lain. Contohnya penyakit panic disorder, social anxiety disorder, kita ada PTSD, tapi sekarang PTSD dah masuk ke dalam umbrella trauma. Jadi banyak sebenarnya orang kata penyakit-penyakit lain yang kita semua kurang faham. Jadi kalau kita bercakap tentang ADHD pun ini ada satu yang kita harus pelajari. Simptom-simptom itu sebenarnya jelas, tapi bila kita tak ada ilmu, kita rasa benda itu tak ada apa-apa. Dia ni tiba-tiba tadi cakap pasal London, tiba-tiba pergi ke Singapura, kemudian ke Paris contohnya. Tapi sebenarnya itu adalah satu simptomnya kan. Ataupun buat kerja tak boleh nak siap ataupun lambat kan. Ataupun bila bercakap macam tadi saya cakap tadi lah, pergi sana sini dan sebagainya. Padahal itu adalah satu simptom. Dan bila kita tidak ada ilmu, kita tidak memahami, kita akan menghukum. Tak naklah kawan dengan dia, ni cakap merepek contohnya. Jadi kita ni kan sebagai individu mudah menghukum, tetapi kalau kita ada ilmu maka kita lebih mindful kan apabila nak bercakap. Okey, mungkin tadi Syafiqah berkata begini, mungkin ada sesuatu yang beliau tengah berjuang kan. Mungkin boleh bertanya Syafiqah macam mana tadi, mungkin ada apa-apa yang Syafiqah nak kongsikan. Jadi kan berbeza nampak. Jadi individu itu akan berasa berani, di sinilah ruang aku sebenarnya untuk meluahkan. Jadi kita membuka ruang untuk individu tersebut meluahkan dan berkongsi. Mungkin tak ada orang pun sebenarnya selama ni yang ingin mendengar luahan individu tersebut. Bercakap mengenai stigma
stigma ni, Terence dan juga Puan, dia kadang-kadang kita tak hadapi dan kawan-kawan kita pun tak hadapi, tapi kita disuap oleh masyarakat dengan cerita-cerita berkenaan dengan masalah kesihatan mental ini. Jadi apa yang lebih penting ialah bagaimana kita nak mendidik daripada awal. Anak-anak muda daripada zaman sekolah lagi berkaitan dengan kesihatan mental ini. Jadi bagaimana Puan melihat pada Betul. Jadi alhamdulillah daripada pihak MIASA kita juga ada membuat satu program yang kita namakan program advokasi kesihatan mental untuk dua golongan remaja 12 hingga 16 tahun, kemudian golongan pelajar-pelajar universiti 18 hingga 24 tahun. Kenapa? Sebab kita nak membina satu generasi yang bebas stigma, bebas diskriminasi. Bagaimana kita memberikan ilmu yang betul dan tepat daripada awal. Jadi ini adalah satu modul yang kami hasilkan khusus untuk pelajar-pelajar sekolah dan juga khusus untuk pelajar-pelajar pusat-pusat pengajian tinggi. Jadi ini adalah satu usaha yang sekolah-sekolah boleh laksanakan, yang juga di tempat kerja juga kita boleh laksanakan. Jadi kita perlu, dia kena bermula dengan ilmu sebenarnya. Dia kena bermula dengan ilmu, dia kena bermula dengan kita sendiri yang cuba mengadvokasikan, dan we have to be mindful dengan orang kata language ya. Sebab kadang-kadang kita mungkin menggunakan terma klinikal secara longgar. Contohnya kan, aku tak dapat tiket balik kampung kan, depress kan. Syafiqah ni susun ni buku ni ikut warna ni mesti OCD. Ya. Padahal orang yang OCD, na'udzubillah, ia bukan penyakit yang mudah ya sebenarnya. Ya, betul. Penyakit kemurungan bukan penyakit yang mudah. Simptom yang teruknya adalah apabila ada keinginan untuk mati melalui bunuh diri, itu dah akhir-akhir, mungkin rasa putus harap, terutamanya kalau tidak dibantu, kalau tidak mendapat rawatan, tak ada sokongan sebenarnya. Jadi ini satu keadaan, situasi yang sangat kompleks, yang kalau kita tidak memahami secara luaran, orang itu nampak normal. Jadi ini cabarannya. Jadi tadi Syafiqah ada berkata tentang bagaimana kita ingin menjadi seorang pendengar yang efektif. Betul. Ada timbul konsep mental health first aid. Yes. Pertolongan cemas asas untuk mereka yang mungkin ingin membantu. Jadi bagaimana untuk kita belajar konsep-konsep ini? Kerana mungkin ada baiknya dalam setiap keluarga ada seorang. Betul. Jadi ini penting. Banyak sebenarnya badan-badan sekarang yang menyediakan psychological first aid. Contohnya Malaysian Mental Health Association. Kami juga di MIASA. Banyak sebenarnya badan-badan NGO sedang bergerak pantas sebenarnya untuk memberikan ilmu sekarang ni. Kita nak dengan tak nak je mengambil ilmu ni. Sebab dah banyak badan-badan yang ada menyediakan perkara-perkara begini. Jadi nak menjadi pendengar yang baik pun ada stepsnya, ada cara-caranya. Mendengar dengan penuh empati. Kita punya gerak, orang kata reaksi muka, badan kita, bagaimana kita merenung, melihat individu tersebut, ruang itu bagaimana kita sediakan, soalan-soalan yang kita tanya, soalan-soalan yang kita tak tanya, bagaimana kita bercakap, bahasa yang kita gunakan, kata-kata kita, dia banyak. Dia bukan mudah sebenarnya, tetapi dia boleh dipelajari. Sebaliknya, kalau ada rakan kita yang kita rasa soalan-soalan dikemukakan itu seolah-olah dia sedang berjuang dengan sesuatu. Betul. Namun kita tidak ada masa untuk membantu beliau. Apakah cara yang terbaik untuk kita terus membantu walaupun kita secara peribadi rasa diri ini mungkin tak cukup ilmu dan tak cukup masa untuk membantu? Hanya berada di sisi individu tersebut. Individu yang berjuang dengan penyakit mental ini, mereka tahu yang kita mungkin tak tahu nak bantu. Mungkin kita rasa helpless. Mungkin kita kurang ilmu. Tetapi hanya dengan berkata, aku di sini, I am here for you. Aku mendengar. Betul. Kalau engkau nak luahkan, boleh luahkan kepada aku. Hanya dengan berkata-kata begitu, sebenarnya mungkin 99% bebanan dan tekanan, panik, takut yang mereka rasakan tu boleh terus turun. Ya, setuju. Dia yang penting jadi pendengar yang baik. Dia nak dengar, nak luah saja. Dia tahu kita tak ada solusi sebenarnya. Tapi mereka nak luahkan sebab ruang itu kadang-kadang tidak diberikan kepada mereka. Sebab yang rasa sakit tu hanya dia sahaja yang tahu. Jadi itulah sebagai masyarakat madani kita lebih perlu cakna lah. Dan juga kita kena belajar sebenarnya taktik dan juga teknik bagaimana untuk menjadi pendengar yang baik. Dengar saja. Tak payah komen. Terima kasih Puan Anita kerana sudi bersama kami dalam Soal Pagi Malaysia. Dan seterusnya kita akan